Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama lagi pada kali ini. Saya Ustaz Saiful Azlan, atau dalam ringkasannya ialah USA, bersama para pelajar sekalian untuk kita membincangkan tajuk Pendidikan Islam tingkatan 4, pelajaran yang ke-10, unit 1 atau unit yang pertama, bahagian akidah di bawah tajuk Allah Maha Pembalas. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, mari sama-sama kita lihat objektif pembelajaran. Apa yang akan kita dapat bila kita belajar tajuk ini, iaitu di akhir pembelajaran, pelajar akan dapatnya, pertama, menyatakan maksud muntaqim dan dalilnya. Apa maksud muntaqim dan juga dalil. Dua, meluaskan makna muntaqim melalui dalil-dalil yang lain, untuk kita ketahui makna sebenar ataupun maksud-maksud yang tersirat di sebalik Allah SWT bersifat dengan sifat Al-Muntaqim. Yang ketiga, menjawab soalan kebat yang telah Ustaz dia sediakan. Dan yang keempatnya ialah menjawab soalan pengukuhan di bahagian deskripsi di bahagian bawah video ini nanti. Seterusnya, mari sama-sama kita lihat perkataan Al-Muntaqim memberi maksud Allah yang maha, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah itu maha pembalas dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Allah SWT akan menimpakan azab, mengenakan azab kepada orang yang melampaui batas, melanggar perintah-perintahnya. Dalil kita ambil daripada satu ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa imma tadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Maksudnya ialah, maka sekiranya kami wafatkan engkau, sesungguhnya kami tetap akan menyiksa mereka. Seterusnya kita lihat daripada ayat-ayat yang lain yang boleh membantu kita untuk memberi kefahaman tentang makna Allah Al-Muntaqim ini. Yang pertama kita dapat lihat itu memberikan pembalasan neraka kepada orang yang menolak peringatan Al-Quran. Firman Allah, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Maksudnya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, kemudian dia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami tetap membalas orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berpaling, tidak ingin melihat atau tidak ingin menyahut seruan daripada para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul-rasul daripada Allah, mereka berpaling daripadanya, mereka tidak mempedulikannya, maka orang-orang sebegini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat Al-Muntaqim ini. Yang kedua, Allah menimpakan azab dalam peristiwa Ad-Dukhan kepada kaum Quraisy kerana mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman-Nya ialah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma nabtishul baqshatal kubra inna muntaqimun. Maksudnya, ingatlah pada hari kami memberikan pukulan yang hebat kepada mereka, sesungguhnya kami tetap akan membalasnya. Allah SWT berfirman dalam surah Ad-Dukhan ini menunjukkan tentang pembalasan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Quraisy yang mereka ini tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya ialah memberikan pembalasan kepada penentang agamanya setelah diutuskan Rasul. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertindak membalas kepada hamba, melainkan kelompok-kelompok itu, bangsa-bangsa itu telah pun diutuskan para rasul kepada mereka.
Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Kita tengok apa maksudnya, iaitu dan sesungguhnya kami telah utuskan sebelum daripada kamu para rasul kepada kaum mereka. Lalu para rasul itu pergi kepada mereka dengan membawa bukti dan keterangan yang nyata. Kaum itu tidak menerima ajakan rasul. Maka kami datangkan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa dan menjadi kewajipan kami untuk menolong orang-orang yang beriman, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita lihat kepada soalan kebat. Tengok pada gambar yang Ustaz sediakan ini. Kamu boleh lihat gambar ombak yang besar, gambar rumah-rumah yang telah pun roboh, yang dilanda dengan air ataupun apa yang kita namakan dengan tsunami ini. Kita boleh faham daripada gambar ini, iaitu peristiwa tsunami yang telah berlaku di Aceh satu ketika dulu. Kita lihat. Soalannya ialah kaitkan gambar di atas dengan keimanan kepada Al-Muntaqim. Bagaimana kita nak kaitkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pembalas ini? Jawapan yang Ustaz sediakan untuk kamu iaitu manusia sering melakukan maksiat kepada Allah. Kenapa? Kerana mengikut hawa nafsu. Satu nokta. Kesannya mereka terdedah kepada kemurkaan dan bala bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi nokta. Ketiga, kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah agar hidup dirahmati olehnya. Agar hidup dirahmati olehnya. Dengan memberikan jawapan dalam bentuk tiga nokta ini, kamu akan mendapat markah penuh, iaitu 4 markah daripada soalan kebat ini. Ustaz baca sekali lagi. Jawapannya, manusia sering melakukan maksiat kepada Allah kerana mengikut hawa nafsu. Kita gunakan kerana. Kesannya mereka terdedah kepada kemurkaan dan bala bencana daripada Allah. Kemudian kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah agar hidup dirahmati olehnya. Kemudian yang terakhirnya, sila jawab soalan kuis yang telah Ustaz sediakan dengan menekan link di bawah ni. Ada di mana bawah video ni ada link yang telah Ustaz sediakan. Dan juga jangan lupa subscribe dan share video ini. Mudah-mudahan ia bukan saja bermanfaat kepada kamu, bahkan ia juga memberi manfaat kepada orang lain, pelajar-pelajar lain yang memerlukan video ini untuk membantu mereka dalam pembelajaran. Mudah-mudahan mereka juga diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz sudahi dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.